Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Thailand, yang mana Malaysia kalah 3-0 dalam saingan Piala Asia bawah 23 peringkat kumpulan game yang kedua. Boleh saya katakan game ni sebenarnya memang nampaklah perbezaan dari segi kualiti pemain yang ada untuk skuad Malaysia dan juga kualiti pemain yang ada untuk skuad Thailand adalah sangat-sangat berbeza. Intensity game dan juga corak permainan yang lebih tenang, pembacaan game yang sangat bagus dilakukan oleh pemain Thailand, dan mereka juga mempunyai individu kualiti yang sangat bagus seperti Sufanat Mointa, Ben Davis dan sebagainya yang mampu memporak-perandakan barisan pertahanan Malaysia. Dan yang paling menyedihkan, pemain-pemain Thailand tidak perlu untuk melakukan serangan dengan player yang banyak untuk menjaringkan gol mereka. Sebaliknya, mereka hanya perlu 1 ataupun 2 player sahaja untuk menewaskan barisan pertahanan Malaysia. Jadi dengan ini boleh saya katakan saingan Malaysia di peringkat ASEAN Cup sudah pun tamat. Sebab apa? Sebab Thailand dah ada 4 mata dan juga Korea Selatan dah ada 4 mata. Walaupun Malaysia menang game yang terakhir menentang Vietnam, Malaysia tidak akan layak ke peringkat seterusnya. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahulu. Apakah kekurangan dan juga kelemahan yang paling ketara dalam pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama, boleh saya katakan dari segi transition, yang mana untuk 20 minit yang pertama boleh dikatakan Malaysia bermain dengan baik. Mereka menunjukkan tekanan-tekanan yang tinggi, bermain dengan high pressing dan juga berjaya untuk beberapa kali penetrate dan juga melakukan percubaan ke arah gawang gol Thailand. Tetapi selepas 20 minit dan minit ke-22, Thailand berjaya untuk menjaringkan gol pertama. Malaysia mula untuk mengubah corak permainan mereka dan permainan mereka mula tidak teratur dan tidak tersusun seperti 20 minit yang pertama. Apa yang saya maksudkan dengan transition adalah kita boleh lihat apabila Malaysia menyerang ketika menggunakan formation back 3, maka Malaysia akan bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Dan kita juga boleh lihat apabila dalam kondisi menyerang ke bertahan dalam membentuk back 5 di belakang, Hairi Hakim dan juga Quinton Cheng untuk game ni boleh dikatakan agak lambat untuk turun bagi membentuk back 5 dan melakukan track back ketika Malaysia diserang. Dan disebabkan itulah kita boleh lihat pada perlawanan ni, position untuk pertahanan memang agak-agak loose dan juga agak longgar dan mempunyai space yang banyak yang boleh diguna pakai oleh pemain-pemain Thailand untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Malaysia, disebabkan transition yang agak-agak lambat dilakukan daripada menyerang ke bertahan. Itu perkara pertama yang saya nampak dalam kelemahan pasukan Malaysia di bahagian pertahanan, yang mana Quinton untuk game ni pun dia terlalu ofensif ke hadapan. Berbanding game-game sebelum ni, dia agak balance untuk bertahan dan juga menyerang. Tetapi untuk game ni memang nampaklah di bahagian kanan dan juga bahagian kiri Malaysia memang fokus untuk menyerang dan juga agak lambat untuk kembali bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya komen dan juga tentang kelemahan pasukan Malaysia juga di bahagian pertahanan. Macam yang saya cakap di awal tadi, Malaysia bermain ketika menyerang, mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi, dan yang boleh dikatakan back 3 Malaysia ni agak rigid, dan boleh dikatakan agak mereka punya position tu tidaklah terlalu rapat, dan ada space di antara 2 ataupun 3 center back ni yang boleh diguna pakai oleh striker Thailand iaitu Sufanat Mointa untuk membuat larian di belakang pertahanan ataupun membuat larian di antara player-player pertahanan Malaysia ni. Dan kita boleh lihat situasi ketika defensive line yang tinggi adalah melalui gol yang pertama daripada pasukan Thailand, yang mana defensive line Malaysia ketika itu agak tinggi dan Sufanat Mointa berada dalam kedudukan yang tidak dijaga ataupun dalam erti kata mudah adalah tidak dimarking. Dan kita boleh lihat satu hantaran di belakang pertahanan memang orang kata apa, tepat
ke arah Sufanat Mointa, dan di belakang pertahanan Malaysia, Sufanat Mointa berjaya untuk membaca hantaran tersebut dengan cantik, dengan baik, dan Sufanat Mointa berjaya untuk menggunakan kelebihan individu yang ada pada dia. Dari segi penyudah, beliau sangat klinikal dan sangat tenang untuk beat Rahadi dan juga Haris Haikal melalui satu percubaan, dan ada reflection untuk gol pertama pasukan Thailand. Itu yang saya katakan tentang defensive line yang agak tinggi, dan pada ketika itu marking pun tidak diberikan kepada Sufanat Mointa yang boleh lari di antara dua center back pasukan Malaysia. Gol yang pertama. Manakala untuk gol yang kedua boleh dikatakan kesilapan daripada bahagian tengah Malaysia yang tidak berjaya untuk menjaga Benjamin Davis, dan Benjamin Davis juga berjaya untuk melakukan hantaran true passing kepada Sufanat Mointa di celah-celah pertahanan Malaysia. Itu gol yang ketiga. Boleh melakukan hantaran di celah-celah pertahanan Malaysia untuk menjaringkan gol ketiga Thailand. Dan gol yang kedua Thailand, kita boleh lihat bagaimana position pemain-pemain Thailand ketika mereka berjaya untuk mengenal pasti line ataupun orang kata apa, kedudukan pertahanan Malaysia untuk melakukan counter ataupun serangan, yang mana boleh saya katakan pemain-pemain Thailand di bahagian tengah yang diketuai oleh Krit Sadakaman berjaya untuk membaca bila gerakan ataupun defensive line Malaysia berada dalam kedudukan yang terkucar-kacir dan juga berada dalam kedudukan yang agak senang untuk dipenetrate. Mereka hanya melakukan low cross untuk menjaringkan gol yang kedua. Disebabkan itulah saya katakan bahagian defense Malaysia pada kali ini mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi sehingga memakan diri. Mereka punya corak ataupun jarak antara player-player yang lain agak jauh dan memberi ruang kepada striker seperti Sufanat Mointa untuk bergerak bebas di antara mereka. Dan dari segi man marking, mereka gagal untuk menjaga ataupun memberi pantauan ataupun perhatian kepada Sufanat Mointa untuk beliau tidak bergerak bebas dalam perlawanan ini. Jadi boleh saya katakan memang barisan pertahanan Malaysia pada perlawanan ini agak rigid dan juga agak statik, yang menyebabkan mereka punya corak permainan berjaya untuk dipenetrate oleh pemain-pemain serangan Thailand tanpa menggunakan numbers of player ataupun tanpa menggunakan pemain yang banyak. Hanya guna satu ataupun dua hantaran ataupun satu dua player sudah cukup untuk mengatasi barisan pertahanan pasukan Malaysia. Itu kelemahan yang kedua untuk pasukan Malaysia. Untuk kelemahan yang ketiga adalah di posisi bahagian tengah. Boleh saya katakan gandingan Nik Akif dan juga Azam Azmi bukanlah gandingan yang ideal di bahagian tengah ataupun bukanlah gandingan yang sangat serasi. Sebab apa? Sebab Azam Azmi untuk perlawanan ni bagi saya beliau pemain yang cemerlang. Beliau pemain yang bagus, yang mana bila ada beliau dalam padang, beliau menunjukkan work rate yang sangat tinggi dan beliau menunjukkan corak bertahan yang sangat bagus, yang mana beliau banyak membuat kerja-kerja untuk membantu pertahanan. Jadi apabila ada Azam Azmi, memang bagus untuk membantu Malaysia bertahan. Tetapi selepas kehilangan Azam, maka Malaysia dibolosi dengan 2 gol. Jadi apa yang boleh saya sampaikan dekat sini, gandingan Azam dan juga Nik Akif di bahagian tengah sepatutnya adalah untuk menetralkan dan juga untuk menstabilkan bahagian tengah Malaysia, sama ada dari segi defensif ataupun attacking. Tetapi pada masa yang sama, Azam lebih memfokuskan kepada bertahan dan beliau tidak boleh involve untuk menyerang sebab beliau kurang kreativiti untuk membantu bahagian attacking. Manakala untuk Nik Akif pula, beliau punya corak permainan untuk membantu bahagian serangan agak terhad, yang mana beliau tidaklah mempunyai kreativiti seperti mana pemain-pemain tengah yang lain jika Mukaini Ajmal diletakkan di bahagian tengah. Jadi apabila jadi begitu, bahagian tengah Malaysia memang tak boleh nak hidup. Nik Akif tak hidup, tak kreatif, dan yang paling memberi tekanan kepada Malaysia di bahagian tengah adalah apabila Nik Akif tidak boleh menjalankan tugas untuk membantu Azam Azmi bagi bertahan dengan sangat baik. Itu yang menyebabkan bahagian tengah Malaysia memang tak boleh nak hidup sangat. Kalau Nik Akif boleh bantu Azam Azmi bermain di bahagian tengah untuk bertahan juga, mungkin dia juga boleh menstabilkan dan juga mengukuhkan sedikit kedudukan bahagian pertahanan Malaysia. Tetapi Nik Akif tak boleh
nak buat kerja untuk bertahan seperti mana Azam Azmi buat. Dan Azam Azmi pula dia tak boleh nak buat kerja bertahan dan untuk menyerang dalam masa yang sama. Jadi memang bahagian tengah Malaysia ni hidup. Jadi bahagian tengah Malaysia ni tidak hidup. Dan disebabkan bahagian tengah Malaysia ni tidak hidup lah, mereka telah terpaksa untuk menyerang menggunakan bahagian sayap sepenuhnya. Dan di samping itu juga dibantu dengan penekanan dan juga komposnya dan kompaknya pasukan Thailand yang bermain di bahagian mid block untuk memastikan ataupun untuk push pemain-pemain Malaysia bahagi menyerang menggunakan wide area ataupun bahagian sayap sahaja berbanding attack di bahagian tengah. Itu yang menjadi masalah kepada bahagian tengah Malaysia. Bahkan bukan hanya masalah kepada dua player ni, tetapi dibantu pula dengan formation ataupun tactical yang bagus daripada pemain-pemain Thailand sendiri di dalam padang pada perlawanan itu, menyebabkan bahagian tengah Malaysia sukar untuk hidup. Itu untuk bahagian tengah. Kita pergi untuk bahagian attacking force ataupun bahagian serangan pasukan Malaysia pada perlawanan ni. Boleh saya katakan untuk gandingan bahagian Malaysia yang first game ataupun first half, Daniel Asri diturunkan, boleh dikatakan awal dalam 15 minit pertama nampak import yang sangat bagus lah. Cumanya semua player yang diturunkan di bahagian attacking force yang boleh saya ingat, Hadi Fayad, Daniel Asri, Luqman Hakim, Asfar Fikri dan juga Mukhari Ajmal. Antara player-player ni yang paling menyinar di bahagian attacking force hanyalah Mukhari Ajmal. Itu pun beliau tidaklah mendapat peluang yang banyak untuk melakukan percubaan dalam kawasan yang beliau boleh execute peluang tersebut kepada jaringan. Jadi untuk attacking force memang banyak benda kena perbaiki. Luqman Hakim nampak struggle dengan dia punya kesihatan dan nampak yang dia tak boleh nak go pada perlawanan ni, menyebabkan Malaysia tak boleh nak attack di bahagian kiri. Daniel Asri pun agak tenggelam, tak boleh nak link up dengan tengah dan juga bahagian sayap dengan baik. Mukhari seorang struggle di bahagian kanan, masuk pula Hadi Fayad. Hadi Fayad pun nampak daripada segi fizikal dia ada dan ada satu peluang, tetapi sayang one on one dengan GK gagal untuk disudahkan dengan baik. Tetapi sepanjang Hadi Fayad diturunkan, memang Malaysia tidak ada peluang untuk menjaringkan gol dan boleh dikatakan dari execution ataupun finisher, Malaysia sangat-sangat lemah lah untuk perlawanan ini. Dan untuk perkara yang boleh saya puji untuk perlawanan ni adalah daripada goalkeeper Rahadi. Rahadi menunjukkan satu performan yang bagus untuk perlawanan ini apabila beliau juga berjaya untuk menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya daripada Thailand. Dan untuk Mukhari memang sangat cemerlang sebagai kapten dan menunjukkan kesungguhan yang beliau nak menang game ni. Tetapi ingat, bola sepak adalah bukannya game individu. Bola sepak adalah game berpasukan. Kalau satu pasukan tak boleh nak bekerjasama untuk menang, ada seorang je nampak function dalam tu pun susah juga. Dan untuk pertahanan, Haris Haikal bermain dengan baik. Tetapi sayang apabila itu tidak menafikan yang beliau juga terlibat dalam punca kepada ketiga-tiga gol yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand. Okey, itu untuk pasukan Malaysia. Kita masuk kepada pasukan Thailand. Ada beberapa perkara yang boleh saya puji tentang pasukan Thailand. Untuk pasukan Thailand, yang pertama apa yang boleh saya puji adalah tentang mid mereka ataupun bahagian mereka punya midfield department yang diketuai oleh Krit Sada yang bermain sebagai defensive midfielder. Dan mereka juga Krit Sada itu adalah player ataupun captain mereka yang bermain sebagai defensive midfielder. Krit Sada menunjukkan satu corak permainan yang agak kompos dan juga compact di bahagian tengah. Beliau menjadi kapten yang sangat bagus, mengarahkan untuk pemain-pemain Thailand untuk melakukan mid block di bahagian kawasan tengah untuk memastikan yang pemain-pemain Malaysia tak boleh nak attack melalui bahagian tengah, dan dia berjaya untuk memaksa pemain-pemain Malaysia bagi menyerang di bahagian wide area sahaja, yang mana apabila menyerang di bahagian wide area, memang pemain Thailand di bahagian fullback ataupun wingback boleh untuk patahkan serangan tersebut, disebabkan pemain-pemain Thailand di bahagian tengah dah sangat-sangat kompos dan juga sangat-sangat compact, tidak memberi ruang kepada pemain Malaysia untuk melepasi mereka. Dan yang paling penting, untuk 20 minit awal memang nampak Thailand agak struggle, tetapi masuk minit 21 dah nampak Thailand mula untuk settle down, dan benda tu yang membuatkan mereka mula selesa dengan ball position, dengan gerakan hantaran-hantaran jauh yang sangat tepat, run deep dan juga larian di belakang pertahanan dan sebagainya, yang membuatkan mereka berjaya untuk menjaringkan 3 gol pada perlawanan ni. Yang kedua,
Apa yang boleh saya katakan tentang Thailand? Mereka mempunyai individu kualiti yang sangat bagus. Yang mana kita boleh lihat pada game ni, pemain-pemain Thailand berjaya untuk cepat membaca line ataupun defensive line pasukan Malaysia untuk melakukan penetration passing ke arah hadapan. Kita baca sebagai contoh tadi lah, gol pertama, gol ketiga dan juga gol kedua pasukan Thailand memang disebabkan pembacaan game pemain-pemain Thailand dalam memahati defensive line Malaysia yang agak tinggi, yang terlalu open dan terlalu loose daripada segi marking dan ada space yang banyak dan boleh dikatakan gagal untuk melakukan pressing ataupun blocking awal, melakukan low cross sahaja untuk gol yang kedua. Itu yang saya suka tentang Thailand. Dan yang ketiga, mereka mempunyai player seperti Benjamin Davis yang mempunyai kualiti passing through yang sangat bagus. Mereka mempunyai player seperti Sufanak Mointa yang tak perlu nak susah-susah, dapat bola kat dia, beat 2-3 player and score. Memang ketenangan yang ada kat dia memang superb Sufanak Mointa, walaupun hanya bermain di Liga Thailand sahaja, tak main dekat Eropah, di Belgium ataupun tak mainlah dekat Asia seperti Jepun, tetapi pertunjukan yang ditunjukkan oleh beliau superb, marvelous. Itu membuktikan yang pemain tak kira lah main dekat mana pun, sebenarnya semua pemain boleh berjaya. Jadi untuk keseluruhannya, Thailand adalah pasukan yang lebih berdisiplin dan ada player yang berkualiti dan berjaya untuk kontrol bahagian tengah dan push pemain Malaysia main dekat wide area, dan berjaya untuk memanfaatkan kelemahan daripada defensive line Malaysia dan berjaya untuk membaca defensive line Malaysia dengan sangat bagus untuk menewaskan Malaysia dengan keputusan 3-0. Jadi itu sahaja ulasan saya. Saya harap skuad ni boleh layak pergi Olimpik. Sebab apa? Sebab AFC ASEAN Cup ni taklah terlibat untuk Olimpik. So Malaysia masih ada peluang untuk layak ke Olimpik. Jadi itu je harapan saya. Assalamualaikum.